Jom Pagi bersama Radio. Assalamualaikum, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama kami bernama Radio untuk anda. Tiba masanya kita nak teruskan dengan temu bual Jendela Fikir hari ini. Topik yang kita bawakan adalah berkaitan dengan GMP, satu keperluan dalam pendaftaran ubat-ubatan. Dan untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, kami bawakan kepada anda Pegawai Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita ada Puan Nur Hafizah binti Muhammad Potri bersama kita. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Puan. Terima kasih Puan bersama dengan kami hari Jumaat ini. Nak kongsi tentang GMP, satu keperluan dalam pendaftaran ubat-ubatan. Saya kira sebelum kita ke tempat-tempat lain, sebelum kita dengar lebih dahsyat lagi. Dahsyat lagi ya. GMP tu apa sebenarnya Puan? Okey, GMP tu sebenarnya adalah singkatan lah bagi terma bahasa Inggeris, iaitu Good Manufacturing Practice, atau dalam istilah bahasa Malaysianya adalah APB, iaitu Amalan Perkelahian Baik lah. Jadi Amalan Perkelahian Baik ini adalah merupakan satu piawai ataupun standard ataupun garis panduan yang perlu dipatuhi oleh pengilang-pengilang ubat-ubatan di Malaysia, di mana ia adalah sebahagian daripada aspek jaminan kualiti bagi memastikan produk ubat-ubatan yang dihasilkan tersebut adalah berkualiti, berkesan dan juga selamat untuk digunakan oleh pengguna lah. Jadi selain pematuhan GMP yang memuaskan, ia juga merupakan satu keperluan lah dalam proses pendaftaran produk ubat-ubatan dan juga proses permohonan lesen pengilang lah dengan pihak berkuasa keadaan dadah. Jadi standard selain daripada produk-produk ubatan farmaceutical lah ya, GMP juga perlu untuk notifikasi produk kosmetik jugalah. Dan apa yang saya maksudkan tadi, standard kan, standard yang diguna pakai tu dia berbezalah ikut kategori produk yang didaftarkan lah. Sebagai contoh, bagi pengilangan ubat-ubatan farmaceutical, garis panduan APB yang perlu dirujuk atau digunakan adalah PICS Guide to GMP for Medicinal Product. Untuk produk health supplement ataupun produk traditional medicines tu perlu rujuk kepada guidelines on GMP for TMHS. Manakala untuk kosmetik perlu rujuk kepada guideline for kosmetik lah. Okey, baik. Seperti yang sering diwar-warkan juga Puan, produk ubat-ubatan yang nak dihasilkan, dikilangkan, dipasarkan, perlu dipastikan agar berkualiti, berkesan dan paling penting selamat untuk diambil. Dan nak minta Puan terangkan sedikitlah tentang perkara ni. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi ada 3 aspek utama atau elemen utama yang ditekankanlah oleh pihak berkuasa regulatory ke atas produk ubat-ubatan, iaitu berkualiti, berkesan dan juga selamat lah. Jadi kalau lebih mudahnya kita ingat QSE lah, quality, safety and efficacy. Jadi ubat yang dimaksudkan dengan berkualiti adalah ubat yang memenuhi keperluan pihak berkuasa keadaan dadah PBKD, termasuk pematuhan kepada spesifikasi mengikut piawaian antarabangsa yang diiktiraf seperti British Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia atau lain-lain piawaian yang diterima pakailah. Jadi ubat tersebut juga mesti mengandungi bahan aktif serta formulasi lah dengan kuantiti yang betul. Dan aspek kualiti juga bermaksud produk tu turut diuji dari segi kestabilan sepanjang tempoh hayat penggunaan ubat berkenaan. Jadi bagi aspek keberkesanan atau efikasi pula, ia bermaksud ubat tu boleh digunakan atau berfungsi lah untuk mencegah ke, nak mengawal ke, nak merawat satu penyakit, dan ia telah terbukti lah keberkesanannya melalui kajian klinikal. Dan elemen atau aspek yang ketiga, iaitu safety atau selamat, pula bermaksud ubat itu telah dinilai dari aspek spesifikasi dan juga kesan adverse ataupun kesan sampingan. Selain itu, kita kena pastikanlah produk tu tidak mengandungi logam berat ataupun pencemaran mikrob yang melewati paras yang dibenarkan, serta ia terhindarlah daripada bahan-bahan terlarang yang boleh memudaratkan pengguna lah. Okey, jadi itu dia punya yang dimaksudkan dengan berkualiti, berkesan dan selamat. Ya, betul. Cuma kadang-kadang kan buat, kalau macam kita lah kan, kita tengok selalunya produk ataupun dia punya iklan ni ada banyak cara.
media arus perdana, platform media sosial, Ya. di tepi jalan. Kadang-kadang kita ni pun mudah terpengaruh. Kata kurus kan, tak kurus. Contoh. Tapi kita tak tahu lah apa langkah yang diambil oleh KKM sendiri untuk pastikan ubat-ubat ini betul-betul selamat, betul-betul berkualiti dan ianya berkesan. Berkesan. Okey. Nampak tak? Penekanan di situ. Penekanan ya. Okey, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi bahagian regulatory farmasi negara MPRA sentiasa memantau ubat yang berdaftar di pasaran tempatan bagi menjamin kualiti keselamatan dan keberkesanan tadilah. Jadi antara langkah yang diambil adalah menguatkuasakan skim penilaian dan pendaftaran produk ubat-ubatan termasuk pengujian makmal lah. Jadi untuk makluman pendengar dan juga Puan DJ penilaian yang dibuat ni oleh MPRA ni adalah secara menyeluruh dan ia bukan sekadar semakkan data-data teknikal secara dokumentasi sahajalah. Selain itu, sampel ubat juga diambil untuk diuji di makmal mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Selain itu, pihak MPRA juga menjalankan pemeriksaan dan menguatkuasakan keperluan pelesenan ke atas pengilang, pengimport dan pemborong ubat-ubatan. Seperti yang kita bincang tadi tu, status GMP pengilang yang menghilangkan ubat ni adalah merupakan salah satu kriteria penting lah, di mana operasi pengilangan yang tidak dikawal boleh memudaratkan kesihatan pengguna. Jadi oleh demikian, pihak MPRA akan sentiasa berusaha lah memastikan hanya ubat yang dihasilkan daripada pengilang yang mematuhi GMP sahaja yang akan daftarkan ubatnya lah tu. Jadi status GMP yang memuaskan ni bukan saja dapat pastikan produk tersebut selamat, kualiti, berkesan, tapi ia juga dapat meyakinkan pengguna lah. Ya. Dan selain 3 langkah tu tadi, langkah-langkah lain adalah macam melaksanakan aktiviti pengawasan mutu ubat-ubatan kat pasaran, memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang yang terpakai adalah Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 lah. Dan akhir sekali, apa langkah yang kita boleh buat adalah menganjurkan program pendidikan dan kesedaran lah kepada pengguna agar hanya mengambil produk ubatan yang berdaftar saja atau kosmetik yang bernotifikasi saja. Okey, sebenarnya tajuk tubah kita pada hari ini GMP ataupun APB, amalan perkilangan baik. Merupakan salah satu keperluan dalam pendaftaran ubat-ubatan, walaupun ada juga yang tidak ada GMP dan sebagainya kan, berlambak sebenarnya di pasaran. Okey, nak minta untuk Puan kembangkan lagi tentang kepentingan, faedah, manfaat status GMP ini. Kenapa ianya penting sangat. Dan kalau berkesan Puan, kalau betul minum 2 botol turun 10 kilo, why not? Okey, untuk makluman semua di bawah Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 pematuhan terhadap amalan perkilangan baik atau GMP ni adalah diperlukan sebagai satu syarat pertimbangan permohonan pendaftaran produk yang saya maksudkan tadi, dan juga permohonan lesen pengilang lah. Jadi selain daripada itu, GMP ni seperti yang saya maklum tadi adalah amalan yang merupakan sebahagian daripada piawaian jaminan kualiti yang memastikan bahawa setiap ubat tu adalah dikilangkan secara konsisten. Setiap kali dia produce, itulah hasil yang dapat. Dia tak ada hari ni esok lain, hari lain semalam lain dan sebagainya lah. Dia kena konsisten dan kualitinya adalah terkawal sesuai dengan kegunaan yang diinginkan, seperti mana yang diperlukan oleh pendaftaran produk dan juga spesifikasi produk terbabit lah. Jadi konsep APB itu sendiri adalah membina kualiti di dalam produk tersebut sepanjang proses penghasilan je lah. Cuma bagi industri yang berbeza, standard GMP yang digunakan adalah berbeza. Jadi produk ubatan ni tidak seperti produk elektronik ataupun produk untuk automobil contohnya lah. Produk ubatan ni dia berbeza di mana kawalan kualiti yang dijalankan ke atas produk ubatan ni hanyalah berdasarkan pensampelan saja dan tidak dijalankan ke atas setiap unit produk. Ini kerana pengujian kualiti pada produk ubat-ubatan ni dia bersifat destruktif. Dan dia dengan itu pengujian kualiti untuk step tu tidak boleh dijalankan lah. Contohnya macam kita produce tablet. Jadi kalau kita produce 1000 tablet, jadi kalau nak buat ujian kualiti pada setiap tablet tersebut, ujung-ujungnya tak jual apalah. Jadi that's why dia punya kawalan kualiti tu berdasarkan pensampelan. Jadi disebabkan itulah kenapa pentingnya pematuhan GMP
supaya kita pastikan kualiti itu terbina lah sepanjang proses. Bila buat sebut tentang persampelan kan, sampel tu adakah dihantar oleh orang yang nak buat tu, pengilai tu sendiri, ataupun dipilih oleh pihak puan? Sebab kalau kita kata hantar sampel, mungkin kalau saya hantar sampel yang baik-baik je lah. Yang saya keluarkan tu yang asyasya je. Pensampelan yang saya maksudkan kat sini adalah bagi pihak pengilang, dia ada jabatan kawalan kualiti dia sendiri untuk pastikan produk tersebut hanya memenuhi spesifikasi sebelum dilepaskan ke pasaran. Jadi contoh macam kita beli kamera kan, pengilang yang buat kamera tu dia akan pastikan setiap kamera tu fungsinya diuji setiap satu fungsinya, jadi baru dilepaskan ke pasaran. Tapi kalau ubat, dia tak boleh sampel semua. Jadi dalam 1,000 yang dikitangkan, jadi pengilang akan ambil sampel yang representatif kepada kelompok tersebut. Contohnya 10 ataupun 100 di bahagian awal manufacturing, di tengahnya ambil some sampel lagi, di hujung pun ambil some sampel lagi. Jadi baru diuji. Jadi kalau keputusannya konsisten, bermaksud dengan anggapan lah the whole batch tu mempunyai quality yang sama lah. Itu maksud pensampelan yang saya maksudkan tadi lah maksudnya. Okey, susah ke senang sebenarnya nak mendapatkan GMP ni, iktirafan GMP? Susah ke senang ya? Nak buat produk apa? Kata pun itulah baru ada masa macam nak buat kosmetik ke apa ke kan. Okey, kalau faham tentang keperluan, jadi tak ada begitu sukar. Cumanya untuk makluman pendengar ya, permohonan GMP ni diperlukan sekiranya syarikat nak menghilangkan produk yang kita kawal lah, yang dikawal oleh MPRA. Jadi sebelum pemeriksaan GMP itu boleh dilakukan, pengilang itu sendiri seharusnya memastikan yang fasiliti penghilangannya sesuai mengikut keperluan garis panduan yang ditetapkan lah, maksudnya dari segi reka bentuk dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkanlah bila inspection dijalankan tiba-tiba kita dapati layout dia tidak memuaskan. Jadi kita menyarankan pengusaha-pengusaha yang baru ni agar mengemukakan cadangan permohonan pelan susulan atau premis dahululah kepada pihak NPRA untuk kami bantu nilai sama ada sesuai ke tidak dengan prinsip-prinsip APB, dan selepas itu mereka boleh start membina lah kilang dan melengkapkan kilang tersebut dengan quality system, dokumentasi dan juga mematuhilah garis panduan yang kita tetapkan tadi tu. Jadi selepas dah bersedia, barulah dia memohon untuk pemeriksaan APB lah. Jadi nak comply dengan GMP berdasarkan garis panduan itulah yang mungkin perlukan kefahaman pihak public lah. Itu. Okey, GMP. Baik Puan, contohlah kan, misal kata ada tak situasi yang pernah berlaku, sebenarnya dia nak tanyalah, misal kata saya dah dapat GMP untuk produk A. Okay. Selepas mungkin beberapa tahun pengeluaran produk saya, ada tak tiba-tiba pihak regulatory pharmacy ni nak check balik? Kadang-kadang kan mungkin dia ada dia tambah baik ke apa benda. So macam mana, ada tak situasi macam gitu berlaku, dan bila next check tu awak dah tak patuh dah ni, ada benda yang tak kena ni. Pemeriksaan APB dijalankan secara berkala lah. Okey, berdasarkan kepada status GMP semasa dan juga risiko produk yang dikilangkan. Jadi kalau ada perubahan yang dilakukan oleh pihak penghilang, sewajarnya ia memaklumkan kepada pihak NPRA lah, supaya kita boleh menyemak perubahan tersebut adakah ia dilakukan dengan sewajarnya lah. Jadi pada pandangan saya, kebanyakan manufacturer ni dia silap di situlah. Maksudnya mereka melakukan perubahan tetapi tidak memaklumkan dan juga tidak memastikan perubahan itu dilakukan selaras dengan keperluan EPB yang ditetapkan. Biasanya apa kesalahan yang menyebabkan GMP itu ditarik balik? Ada tak kes ditarik balik? Kes ditarik balik. Okey, kes ditarik balik itu disebabkan oleh of course produk tersebut dikilangkan tidak mengikut spesifikasi lah. Bila kita jumpa di pasaran, kita dapati produk tersebut melanggar spesifikasi yang ditetapkan, ada kandungan bahan-bahan terlarang dan sebagainya. Jadi sekiranya GMP, keperluan GMP itu tidak dipatuhi, jadi kita akan merumuskan pemeriksaan sebagai tidak memuaskan lah. Bila tidak memuaskan, tindakan boleh diambil lah ke atas penghilang yang terbabit lah. Antara tindakan yang boleh diambil adalah melibatkan permohonan pendaftaran produk, di mana permohonan pendaftaran produk yang baru mungkin boleh ditolak. Kalau permohonan pendaftaran produk sedia ada untuk renewal, tidak akan diteruskan.
kalau ada produk yang berdaftar juga mungkin sama ada tidak digantung ataupun dibatalkan pendaftarannya. Di samping itu kita juga akan mengambil balik menarik balik lesen penghilang yang dikeluarkan kepada pihak penghilang lah. Itu untuk produk berdaftar. Tapi kalau untuk penghilang produk kosmetik pula, sama juga produk kosmetik tu kita tak akan notifikasikan dia. Jadi pembaharuan notifikasi juga kita akan hold lah, tidak dibenarkan lah. Okay, menarik Jadi jangan risau ada pemantauan secara berkala. Jangan ingat dia dah dapat 10 tahun lalu, masih sampai sekarang tidak. Tidak. Berkala tu agak kerap jugalah dalam 2-3 tahun sekali. Sebab itulah secara mengejut ke? Selalunya kita maklumkan kepada pihak syarikat, tetapi untuk insiden-insiden tertentu kalau ada rekod-rekod sebelum ni dah mungkin juga kita kalau ada aduan ke kan puan kan? Betul, ada aduan kita pun akan datang senyap-senyap je. Tak tahu muncul je depan pintu. Dan mungkin kerana itu juga kadang-kadang kita tengok di Facebook Kementerian Kesihatan sendiri kan dia ada tuliskan produk-produk yang ditarik balik. Selalu keluar sebab kadang-kadang tu jenama, contoh jenama A, dia ada banyak rangkaian produk, tapi satu produk dia, contohnya krim malam, ada kandungan mercury ke apa ke. Betul. Jadi itu antara itulah yang disebut sebagai pemantauan berkala yang dilakukan. Betul. Okey. Hebat kan? Buat kerja. Hebat kan? Tapi pun ada juga yang kata, alah ni semua ni ketat-ketat ni tak nak bantu ke perkilangan ubat-ubatan tempatan. Takkanlah nak terima ubat dari luar je, ketat sangatlah. Penghilang kata kiranya ada usaha yang diambil KKM sebenarnya kita nak bantu, bukan nak memusnahkan. Ya, betul. Mindset itu yang seharusnya kita tukarlah. Sebenarnya pemantauan tu penting untuk menaikkan standard penghilang tempatan. Jadi sejak peringkat awal lagi memang pihak NPRA khususnya Pusat Compliance dan Kawalan Kualiti berusaha membantu industri perkilangan ubat tempatan dengan memberi khidmat nasihat teknikal dan juga tunjuk ajarlah dalam aspek pelan aliran kerja ataupun pelan susun atur premis penghilang lah, dan juga lain-lain perkara berkaitan dengan GMP. Dan pihak NPRA juga menjalankan pemeriksaan pra-pelesenan ataupun pemeriksaan awal ke atas premis penghilang baharu untuk pastikan yang premis penghilang ini dibina mengikut keperluan APB yang digariskan lah. Jadi melalui pemeriksaan sebegini, ia dapat memberi pendedahan awal lah kepada penghilang akan keperluan GMP yang perlu ditambah baik dan juga improvement yang perlu dilakukan dalam pemeriksaan yang akan datang lah. Selain daripada pemeriksaan, selain daripada teknikal, bantuan teknikal, kita juga melakukan sesi dialog bersama-sama dengan persatuan industri lah, serta berbincang dengan penghilang-penghilang yang menghadapi masalah tentang penghilangan untuk kita dengar pandangan mereka dan untuk kita capai solusi lah yang mana berkaitan tu. Jadi sesi pengkongsian ilmu juga ada dijalankan lah dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan yang berkaitan, termasuk sesi latihan, ada seminar, ada bengkel berkaitan dengan GMP lah dari semasa ke semasa. Ini untuk memperkasakan pengetahuan dan juga pemahaman pihak industri lah. Dan diharapkan perkongsian ni dapat memberi manfaat lah kepada pihak industri kita lah. Baik, saya adalah usahawan yang baru meningkat naik. Saya nak tahu produk bagaimana yang saya kena dapatkan GMP ni. Saya buat balm sapu-sapu je puan, kok senak dada. Lepas tu adalah sikit yang adalah sikit yang hidu-hidu kalau sesama tu. Hidu-hidu tu pun kena dapat GMP ke? Jadi public kena fahamlah produk apa yang dikawal di Malaysia. Jadi kalau produk perubatan tu macam sebutkan tadi adalah produk pharmaceutical, ada produk tradisional dan juga hair supplement dan juga kosmetik. So produk-produk ini yang menepati takrifan produk di bawah PKDK 904 tadi memang perlu dikawal dan memang perlu GMP. Jadi kalau macam kata puan sebut tadi kan, produk yang hidu-hidu je, sapu-sapu je kan, kena semak dulu, kena buat pengkelasan dulu dengan pihak NPRA sama ada ia tergolong di bawah produk yang perlu berdaftar. Kalau perlu berdaftar dan kena patuhlah. Kalau tidak, kalau kita dapati di pasaran tiba-tiba ada, dirampas dan boleh diambil tindakan lah. Maknanya bila berdaftar tu secara automatik akan dapat GMP atau macam mana? Ataupun perlu memohon asing untuk GMP? Sebenarnya dia perlu dapat status GMP dahulu bagi penghilang. Jika penghilang tu telah disahkan ada status GMP, baru permohonan pendaftaran tu boleh dipertimbangkan dan baru permohonan lesen juga boleh dipertimbangkan. Jadi kalau tak ada GMP, tak boleh daftar produk, tak boleh dapat lesen. Proses tu biasa ambil masa berapa lama sebenarnya?
Proses itu bergantung lah. Kalau contoh pemeriksaan kita jalankan sama ada 1 hari untuk tradisional dan kosmetik, ataupun 3 atau 4 hari untuk penghilang pharmaceutical. Tetapi the whole process mungkin dari segi penilaian plan sesuatu tu dalam 20 hari tempoh kita memproses. Tetapi kalau syarikat memberi maklum balas yang lambat, jadi dia akan drag lah. Jadi selepas penilaian plan sesuatu, syarikat perlu membina kilang. Jadi pembinaan kilang tu pun bergantung kepada pihak syarikat lah, secepat mana mereka boleh membina kilang tersebut lah. Dan juga melengkapkan pematuhan kepada garis panduan lah. Jadi inspection tu pun sekejap sajalah. Apa cabaran? Apa cabaran kekangan dihadapi oleh tim daripada pusat compliance kawalan kualiti ni sendiri? Cabaran satu adalah tahap kefahaman industri kita lah. Walaupun kita ada lakukan banyak sesi dialog dan juga sesi perkongsian maklumat, tetapi kebanyakan yang penghilang baru-baru ni, khususnya lah tradisional kan, dia berskala kecil. Bila berskala kecil, jadi personel yang menjalankan aktiviti penghilangan tersebut tak ramai, 1 orang 2 orang. Jadi macam tu dia agak sukar untuk menepati JMP. Because JMP ni dia perlu ada bahagian pengeluaran satu tim, bahagian quality satu tim. Jadi dia tak boleh orang yang sama buat semua sekali. Jadi tak ada independensi, tak ada check and balance dan sebagainya. Jadi itulah salah satu cabarannya bila small enterprise. Satu mungkin pengetahuan kurang, dan satu mungkin support dari segi manpower lah, dan juga dari segi financial lah pada saya. Itu cabaran-cabarannya. Tapi insya-Allah lah, kalau dengan bantuan dan juga bimbingan dari segi pengetahuan tu, insya-Allah boleh dipertingkatkan lah. Okey, baik, menarik bila kita sebut JMP ni, dia sebenarnya kedua-dua pihak memainkan peranan, pembeli sebagai pengguna dan juga sebagai penghilang, orang yang mengeluarkan produk. Saya rasa kalau kita nak bagi sedikit nasihat dan pesanan atau kesimpulan ni, kita kena ada untuk dua-dua. Yang pertama kepada pengguna dulu. Ya, pengguna. Sebab saya antara pengguna pelbagai produk. Zena pun. Pakai apa produk dah Zena. Natural. Jadi kesimpulan atau peringatan kepada pengguna dulu Puan, kaitan dengan kepentingan JMP. Pengguna kena pastikanlah membeli ubat yang berdaftar dengan NPRA. Kalau kosmetik tu yang bernotifikasi dengan NPRA. Macam mana nak tahu produk tu berdaftar atau tidak? Kalau tengok kat pek pembungkusan, dia ada nombor pendaftaran. Dia bermula dengan MAL, kemudian diikuti dengan beberapa digit nombor lah. Jadi kalau ada MAL tu maksudnya berdaftar lah. Kalau ada notifikasi, nombor notifikasi NOT tu bermaksud dah notify. Jadi macam mana nak sahkan, boleh semak nombor pendaftaran tu di laman web NPRA untuk sahkan betul tidak nombor ni. Kadang dia tampal je pada package kan, tetapi tak tentu betul lagi. Jadi boleh semak nombor tu di laman sesama NPRA lah. Itu untuk pengguna. Untuk penghilang pesanan kepada mereka, patuhilah JMP, kerana JMP sangat penting. Jika mereka tak comply, tiada alasan lain lah yang boleh diberi, melainkan tindakan punitif lah yang akan diambil terhadap mereka lah. Okey, baik. Itu je waktu kita ada untuk program Jendela Fikir. Terima kasih Puan Nur Hafizah bersama-sama dengan kami. Saya rasa cukup terang dia punya penerangannya tu. Dan juga buat kita rasa penting JMP ni. Balikkan nak check semua buat kita. Tengok baca satu buka website. Tak ada buat visa terus. Kita beri scanner dia lah. Baik, itu dia Puan Nur Hafizah Mak Boji, Pegawai Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan kami untuk program Jendela Fikir. Dan untuk anda terus dengarkan kami Bernama Radio untuk anda. 711 711 711